Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa zidna ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat meneruskan pengajian kita dalam surah Hud ayat 84, juzuk yang ke-12, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 425. Ini adalah merupakan kisah yang ke-6 dalam surat Hud ini, iaitulah kisah Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ila madyana akhahum Shu'aiba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. Sekali lagi kita sambung kisah seorang nabi lagi. Para jemaah tanda, ini adalah merupakan kisah yang ke-6, al-qissatus sadisatu fi hadhihi surah. Tengok terjemahan. Wa ila madyana akhahum Shu'aiba, dan kepada penduduk Madian, Madian kami utuskan saudara mereka Nabi Shu'aib. Tengok nota di bawah 365. Mulai dari ayat ini, ayat 84 ini sampai 95, diceritakan pula tentang kisah Nabi Shu'aib alaihi salam dengan kaumnya penduduk Madian. Baca Madian. Wa ila Madiana. Madian, negeri ini terletak di dalam daerah Jordan sekarang ini, berhampiran dengan Laut Merah. Dengan Laut Mati pun tak jauh. Kalau kita pergi melawat Jordan, naik bah tu, dia akan bawa pergi ke Madian, tengok perkampuran Shu'aib, lepas tu dia pergi tunjuk Laut Mati. Gitu, maknanya lorong yang sama, berhampiran dengan Laut Merah dan Laut Mati dan padang pasir Sinai. Kebanyakan mereka ahli perniagaan. Tengok, ahli koprak ni perangai dia lain pula. Dalam tafsir Munir dia kata Madian ini bandar negeri
yang dibina, diasaskan oleh Madian bin Ibrahim. Maknanya Madian bin Ibrahim. Maka diberi nama dia Madian. Bandar sekian-sekian. Macam kita juga ada nama, diberi nama bandar fulan, pembesar-pembesar, raja-raja kan. Jalan pondok kita ni diberi nama Jalan Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Pihak pejabat tanah majlis daerah mereka kata mengenangkan jasa Tuan Guru, kita letak nama. Jadi itulah di antaranya. Jadi Madian ni nama kepada pengasas ataupun penduduk awal di kampung itu. Baik, Allah kata dalam ayat ini, wa ila madyana akhahum syu'aiba. Saudara mereka Nabi Syuaib, saudara mereka. Ai akhahum fin nasabi, keluarga dia juga. Maknanya Nabi Syuaib ni bukan pendatang asing, bukan makhluk asing. Dia adalah merupakan keluarga puak-puak Madian. Jadi pasal apa Allah Ta'ala ambil keluarga anak beranak ni? Supaya mudah buat kira. Dia ada keluarga, ada anak beranak, boleh jadi anak beranak dia ni akan dengar kata mudah apa ni, mudah nak ikut dia. Itu pada asal lah, pada asalnya begitu. Tapi tak jadi asal puak ni, asal kata tak serupa dengan hak dia nak, tak kira anak beranak pun nyenggomo belaka, nyelawan belaka, sebab tidak bersama dengan kehendak, dengan nafsu mereka. Baik, yang pentingnya Nabi Syuaib daripada keluarga kampung tu Madian. Cuma ada perbincangan nanti di antara Madian dengan Aikah. Wa ashabul aikati, adakah Aikah ni termasuk orang Madian juga? Tidak. Ada khilaf ulama tafsir di situ. Kita akan cerita nanti insya-Allah. Baiklah. Dakwah Nabi alaihi wassalatu wassalam, dia akan mula dakwah dia dengan tauhid kepada Allah. Dia akan mula dia dengan tauhid. Maka kita para pendakwah juga kena belajar ilmu dakwah ini. Sebab apa kena belajar? Itulah nama dia pendakwah. Yang kita nak ajak mula-mula tauhid. Jangan duk pergi ikut say kan. Jadi Nabi Syuaib kalau mengikut dalam siaqul ayah menunjukkan bahawa puak-puak Madian ni musyrikin, puak-puak kafir, syirik. Dia sembah apa? Sembah berhala. Apa cerita? Aikah tu. Kita cerita lalu dia kata Aikah tu, dia kata Aikah ay syajaran multaffan, sebatang pokok yang puak dia hidup memuja situ. Itu nama ashabul aikati, makna kumpulan yang memuja batang kayu Aikah. Jadi duk mai batang-batang kayu. Pasal itulah kita nasihat Nabi kita sekat awal-awal lagi, pintu-pintu boleh membawa kepada khurafat dan syirik ni. Mai batang kayu ni, wak mari bahtera Nabi Nuh lah, wak mari ketokak Musa, macam-macam cerita. Ini semua boleh membawa kepada benda-benda yang tidak baik. Apa dakwah Nabi Syuaib? Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dia berkata, Syuaib berkata, wahai kaumku. Syuaib ni berlembut dah. Tidak kata kasar-kasar dah. Wahai puak-puak kafir. Dah. Panggil molek-molek. Kan? Panggil baik-baik. Kaumku. Ya kaum. Wahai kaum. Itu dia panggil lemah lembutnya para dakwah Nabi. Bila Nabi itu dianggap kasar, tidak beradab, tidak beretika, apabila tidak selari dengan kehendak nafsu, jadi tak molek lalu. Itu kira. Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Malakum min ilahin ghairuh, sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu yang berhak disembah, dipuja, dipuji, diminta pertolongan selain daripada Allah. Itu dakwah apa? Dakwah Nabi Syuaib. Dia pergi dakwah panggil bawa ni ubudullah. Itu satu. Dia panggil tadarruj,
salaka Syuaibun fi nahyihim anil fasad. Yang pertama sekali dia ajak mari apa? Ajak supaya mereka sembah Allah. Kemudian Nabi Syuaib terus pergi kepada poin, oleh kerana mereka ini ahli perniagaan. Oleh kerana mereka ini ahli perniagaan, jadi Nabi Syuaib larang mereka ni daripada menipu. Puak-puak Madian ni kerja dia menipu dalam sukatan dan timbangan. Kalau dia beli, tambah selalu. Kalau dia jual, kurang. Maka Nabi Syuaib bertadarruj, dia panggil berperingkat-peringkat, melarang kaum dia. Yang pertama sekali dia kata apa? Wala tanqusul mikyana wal mizan. Kaum ahli-ahli koprak Madian, dan janganlah kamu mengurangi sukatan dan timbangan. Sebab perangai puak dia ni, penyakit dianya, penyakit mengurangi sukatan dan timbangan. Inni arakum bi khair. Sesungguhnya aku melihat kamu berada dalam kemewahan. Puak-puakmu tu kaya raya dah. Apa yang nak nipu orang lagi tu? Tapi sek kaya ni lah hok dok menipu orang ni kan. Mu kaya raya dah. Tak perlulah sukatan timbangan ni tipu-tipu. Biarlah terus. Wa inni akhafu alaikum azab yaumin muhit. Dan sungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab hari yang meliputi orang-orang yang bersalah. Jadi kata di para ulama tadabbur, kenapa dia kata yaum? Yaum ni satu hari, pagi sampai malam. Tapi hari waktu nak turun azab tu sekejap ya. Turun mari kena. Sekali kena tempik malaikat, mati habis puak dia ni. Maknanya kita ni macam tu jugalah. Hari nahas, hari kemalangan. Hak dia kemalangan 5 minit tadi ya tepuh kereta, tapi hari tu dianggap hari kemalangan. Maknanya Nabi Syuaib kata yaumim muhit, hari meliputi azab, tak ada siapa boleh lepas. Jadi aku bimbang kepada kamu hei para jemaah, hari yang azab datang meliputi segala perkara, tidak ada siapa di kalangan kamu yang boleh melepaskan diri. Allahu Akbar. Baik, itu dia panggil langkah pertama Syuaib, iaitu menyekat daripada kerusakan yang mereka buat, yang memang menjadi satu fenomena yang tersebar dalam masyarakat Madian, wahwa at-tatfif. Baik. Kemudian larangan yang kedua, jangan duk makan kat orang dengan tak betul. Dia panggil aklu amwalin nas bil batil. Tengok ayat 85. Itu larangan yang kedua. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist. Wahai kaumku, sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu kurangkan manusia akan benda-benda yang menjadi haknya. Jangan makan hak orang tanpa hak. Mana jangan makan benda orang tanpa hak. Sebab mengurangkan timbangan bermakna kita kurang hak dia. Waktu beli ambil lebih sukatan, itu telah mengambil hak orang. Maka dalam ini Nabi Syuaib mengambil langkah yang kedua, iaitulah jangan makan harta orang. Tak baik. Aku tengok mu bi khairin, kaya, senang. Kalau dia terlapar, merempak, tak cukup makan, menasabah. Ni kaya raya pun, tomok juga nak orang, jangan. Yang ketiga, Nabi Syuaib larang secara umum, wala ta'saw fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerusakan di muka bumi. Ai la tasiru fil ardi bi ma'siyatillah, jangan buat maksiat atas muka bumi, jangan menyusahkan makhluk lain, jangan merampah hak orang, jangan zalim. Jadi alhamdulillah, ini dia panggil uslub tadarruj. Mula-mula larang
fenomena suka timbangan. Yang kedua, secara umum jangan makan harta orang yang cara batil. Yang ketiga, semua kerusakan jangan buat. Allahu Akbar. Nabi Syuaib terus berceramah kepada kaum dia. Dia panggil motivasi, kan? Motivasi. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Limpah kurnia Allah kepada kamu. Tuhan bagi macam-macam dah kamu tu, kan? Lebih baik bagi kamu daripada yang kamu ambil secara haram itu. Jika betul kamu orang-orang yang beriman, wa ma ana alaikum bihafiz, dan aku bukanlah orang yang boleh menjaga dan mengawas perbuatan kamu. Aku tak nak buat apa. Jangan duduk berani-berani. Tengok nota di bawah 366. Yakni aku hanyalah menyampaikan perintah-perintah Allah. Jika kamu mematuhinya, selamatlah kamu dunia dan akhirat. Dan jika kamu mengingkarinya, maka buruklah balasan yang akan menimpa kamu di dunia dan akhirat. Jadi ayat ini para jemaah sekalian, ayat 86 ini Allah Ta'ala ajar kepada kita makna al-qanaah. Apa dia qanaah? Benda yang kita dapat yang halal, tayyib, daripada rezeki yang melalui jalan yang diizin oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita berpada dengan apa yang ada ini, sangat tenang hati kita. Tak usah duduk sibuk tomok hidup cari hak haram tu buat apa. Itu dia panggil, dalam bahasa kita mengaji ilmu akhlak, dia panggil al-qanaah. Kita rasa cukup, rasa tenang yang apa Allah Ta'ala anugerahkan. Ini membawa ketenangan kepada kita. Tapi kalau kita duduk main nak hak orang, duduk serabut hak orang, nak tomok lagi, maka itu satu perkara yang cukup apa? Cukup menakutkan kita. Allahu Akbar. Jadi Nabi Syuaib mula-mula tu dia larang, sebab mu ni sudah kaya. Kalau kamu tipu orang, nanti Allah Ta'ala tarik rezeki kamu, hilang keberkatan, dan macam-macam lagi dia punya peringatan daripada Nabi Syuaib. Akhir sekali Syuaib kata, mu jangan buat atas muka bumi ini kerusakan, macam-macam lah kerusakan, peperangannya dengan merusakkan harta benda dan sebagainya. Itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, habis bagi pihak Syuaib, kita pergi kepada ayat 87. Dia panggil maklum balas, respon daripada kaum Madian. Apa dia? Mula dah. Qalu ya Syuaib asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rasyid. Dia kata Syuaib ni banyak cakap weh. Kelihatan kata banyak kecek mu ni Syuaib deh. Marah dah lapuk dia nya. Dia pun mari jumpa Nabi Syuaib. Qalu, mereka berkata, ya Syuaib. Ni Syuaib tu nabi, Syuaib tu ketua, tapi dia pakai agama panggil nama Syuaib. Ini dari sudut bahasa dia panggil tidak beradab. Kalau patutnya panggillah nama molek-molek, tuan, syekh, baru betul. Ni pakai bahasa Syuaib. Kita lagu tu juga. Orang kalau saya dia panggil syekh, ustaz. Kalau tak nak marah, gotu. Gotunya panggil. Tu, gotu gapo? Itulah duk ceramah. Gotu nak marah. Bini dengan tok laki pun lagu tu juga. Waktu baik kau yang tu kau melilih hai dia. Yang ling. Yang ling lalu. Waktu dia nak marah apa dia? Dia tu. Penat macam itu dah. Jadi, puak-puak ini tidak beradab dengan Nabi. Dia panggil Syuaib. 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 Adakah sembahyangmu yang banyak itu? Murid semaya tu menyuruhmu
perintahkan kami supaya meninggalkan apa yang disembah oleh datuk nenek kami. Maka mun suruh aku tinggal. Jadi solat di sini ada ulama kata semaya lah, semaya betul. Macam kita semaya juga, cuma berapa rakaat itu tak tahu. Itu syariat dia. Ada kata solat dengan makna din. Agamamu ajar kamu ni, suruh mari sekat kita. Marah. Yang pertama, menyekat kita daripada menyembah berhala yang menjadi sembahan untuk nenek kami. Jangan kacau. Au an naf'ala fi amwalina ma nasha', atau supaya kami tinggalkan apa yang kami suka melakukannya dalam menguruskan harta kami. Ini harta kami, ikut kami nak buat macam mana? Apa kau peduli? Bahasa kan. Seperti perbuatan mengurangkan sukata dan timbangan dalam jual beli yang mereka biasa lakukan, itu sudah menjadi satu fenomena, satu tabiat buat dia. Syuaib duk dia. Ini harta aku, bukan hartamu. Ikut aku nak makan haram ke halal. Marah dalam. Yang ketiga, innaka la antal halimur rasyid. Sesungguhnya engkau, hai Syuaib, adalah orang yang penyabar lagi bijak berakal. Jadi katanya ulama tafsir menafsirkan ayat ini dengan dua dimensi. Dia kata sebenarnya memang Syuaib perangai lemah lembut, halim, rasyid. Orang lemah lembut, orang cerdik Syuaib ni. Ada juga ulama kata ayat ni sebenarnya ayat mustahziin, ayat perli. Syuaib, mu orang jauh kan, sibuk-sibuk apa dengan harta kaminya? Dalam bahasa budak kata ni, pergi main jauh-jauh lah. Maknanya ayat ni ayat perli. Syuaib, mu orang baik-baik, tak salah mari kacau kami, tak salah mari sibuk sini, ni kelak kami ni. Kan jadi tak jauh pula mu tu. Awak tu orang soleh, orang warak. Kita ni pun ada juga ni perangai lagu ni kan. Kalau kita pergi nasihat ke orang-orang tertentu, dia perli mari. Ustaz ni ahli syurga, ustaz ahli masjid, duduk masjid lah. Tak usah kacau kita punya kelab. Ada manusia kerah kepala lagu ni. Jadi buat-buat Syuaib ni mari perli. Mu ni orang baik-baik, pergi main jauh. Ada juga kata mu ni orang cerdik, kenapa jadi macam ni? Maka bagaimana pula engkau menyuruh kami melakukan perkara yang bertentangan dengan kebiasaan kami? Mu tahu dah kami ni lagu ni apa sibuk? Mari. Agak-agak Nabi Syuaib mengaku kalah? La. Nabi Syuaib jawab balik. Ini kerja Nabi-Nabi, dia mula dengan dialog. Siapa mereka kemuncak penentangan, barulah Allah Ta'ala waktu bala. Tidak bala dulu. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الله أكبر. Nabi Syuaib orang yang lemah lembut, halim, rasyid. Namun begitu dia tetap dimurkai, dimarah oleh siapa? Oleh pengikut dia. Sebab ajaran dia tak sama dengan mereka. Samalah kita pendakwah mana-mana pun. Ia nak melakukan perubahan dalam masyarakat, menegur perbuatan yang tak baik, sah kena cop, kena label, masuk dalam senarai itu, senarai ini, rekod tu rekod ni ada berlaku. Sabarlah. Nabi-nabi dulu pun, Syuaib halimur rasyid, kena juga. Baik, Nabi Syuaib balah balik. Qala ya qaum, Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, bagaimana pikiran kamu, apa pandangan kamu jika aku berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhanku? Apa pandanganmu? Apa yang aku nyampaikan ini memang betul daripada Allah, dan Allah pula mengurniakan aku pangkat Nabi. Allah Ta'ala lantik aku Nabi, mu tak setuju cerita lain? Sebagai pemberian anugerah daripadanya.
anugerah daripada Allah, Syuaib jadi nabi. Maka patutkah aku berdiam diri dari melakukan dari melarang kamu? Aku kena diam? La, itu tugas aku. Sedang aku tidak bertujuan hendak melakukan sesuatu yang aku melarang kamu daripada melakukannya. Jadi ini wa ma uridun ukhalifakum ila ma anhaakum. Jadi tak boleh. Aku tak nak, aku larang kamu patah aku pergi buat. Itu tak betul. Ini yang kita akan bincang ni. Kita hari ni na'udzubillah, kalau kita pergi dengar penceramah, tak kira lah penceramah selebriti ke, penceramah perekat kampung ke, perekat bandar, yang kita bimbang hari ni, kita sendiri sebagai penceramah ni kena muhasabah. Kadang-kadang kita bercakap berdegar-degar sedap, tuan-tuan begini. Zuhud. Zuhud. Allahu akbar. Sudah ceramah tu yang hidup minum air duk tanya ke kereta dia. Ni kereta besar baru beli ni. Ni duk tunjuk ke jam mahal kau. Jadi nampak tak selari. Waktu bercakap mengajar kita tasawuf, lembut hati. Tengah-tengah bercakap duduk cerca ini. Lis. Ini dia panggil cakap tak serupa bikin. Bahasa orang muda-muda. Cakap tak serupa bikin. Maka ini sangat berbahaya bagi seorang pendakwah. Karena itu Nabi Syuaib awal-awal dia kata, aku tidak menyalahi dakwah aku ini dengan apa yang aku ajar pada kamu, dengan perbuatan aku. Tak boleh. Kalau menyalahi perbuatan dengan dakwah, maka itu satu perbuatan yang silap. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bir rajuli yaumal qiyamah fayulqa finar. Seorang laki-laki ditarik, campak dalam neraka, bom, masuk. Allahu akbar. Dia dalam neraka tu berpusing. Usus jala perut dia ni musing, busuk banga. Seperti berpusingnya dongki di tempat kisaran gandum. Pusing. Ahli-ahli neraka mari. Ya fulan. Busuk plekmu ni. Malak. Apa sebab? Ahli neraka ni kena dia rupanya. Pernah ikut ceramah perdana. Tak kira lah online ke di masjid. Tuan, bukan awak ke mari kapur saya ceramah perdana hari tu? Iyalah. Betul tu saya. Bukankah kamu larang kami buat gini-gini? Ya. Qala bala. Dia kata malangnya, aku suruh kamu buat baik, aku tak buat. Aku suruh kamu tinggal mungkar, aku pergi langgar. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Maka kata Nabi, busuknya usus, jala perut, puak-puak pendakwah yang tak beramal ni lebih dahsyat daripada ahli neraka pun terkejut dengan dia. Allahu akbar, na'udzubillah. Jadi itu yang pertama, kerja Nabi Syuaib. Dia kata, aku akan buat mengikut ilmu yang aku ada, aku tak akan menyalahi. Satu, in uridu illal islaha mastata'. Sedang kerja aku ni bertujuan hendak melakukan sesuatu, aku hanya bertujuan hendak memperbaiki, islah sedaya upayaku. Itu dua. Jadi oleh kerana Nabi Syuaib ni, dia sebut kerja dia nak reformasi, nak mengislah masyarakat. Jadi nampak dia tu ada sedikit menunjuk kepada kedudukan dia, maka dia kembali semula tawaduk kepada Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Dan tiadalah aku akan beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan dengan pertolongan Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepada Allah jualah aku berserah diri, dan kepadanya jualah aku kembali. Nabi Syuaib tunjuk balik sifat tawaduk dia. Semua aku buat ni taufik daripada Allah, bukan kepandaian aku, bukan bijaksana aku, bukan kepetahan aku bercakap. Aku hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang memberi taufik, hidayah kepada kamu menerima dakwah aku ini Allah, bukan aku. Maka para jemaah sekalian, kita kena belajar daripada ayat ini bahawa hidayah itu ada dua kategori tanda. Hidayah itu ada dua kategori. Yang pertama hidayatul irsyad,
iaitulah memberi bimbingan, itu kerja Nabi. Kerja Nabi, kerja Rasul, kerja kita para pendakwah. Menyampaikan yang baik, bagi tahu yang mungkar. Tetapi taufik, hidayah untuk menerima dakwah itu di bawah mutlak kuasa Allah Azza wa Jalla, bukan kuasa kita. Tengok nota 368. Taufik ialah satu bimbingan ilahi yang melorongkan dan memudahkan seseorang melakukan perkara-perkara yang baik secara tepat dan sesuai ia dengan hukum perintah Allah Azza wa Jalla. Maknanya taufik hidayah itu daripada Allah. Taufik irsyad kita pendakwah. Sebab tu kita tak boleh nak bangga, oh saya punya dakwah alhamdulillah, sekali saya ceramah full masjid, pasal kemah luar lagi 5,000 10,000 orang datang. Sekali saya live 5,000 orang tengok. Contohnya itu dia panggil hidayatul irsyad. Tapi dalam ribu-ribu orang datang, berapa orang yang beramal? Itu hidayatul taufik. Maknanya kuasa Allah Ta'ala yang memasukkan ajaran itu ke dalam hati. Kenapa pula kita pergi kerana nak cari nama? Kata orang, kata-kata yang keluar daripada mulut tidak akan jatuh ke dalam hati, tapi kata-kata yang dah lahir daripada lubuk hati, insya Allah dia akan tembus ke dalam hati para pendengar. Ini yang kita bimbang hari ini. Kita takut kata-kata kita keluar dari mulut saja, tidak keluar daripada hati yang mukhlis, yang betul-betul buat kerja kerana Allah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta selamat daripada terjebak dengan golongan orang yang bercakap tak serupa bikin. Na'udzubillah. Baik. Tengok Nabi Syuaib jawab lagi. Ayat yang ke-89. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma Nuh. مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. Nabi Syuaib guna pendekatan memperingatkan, tazkir kepada peristiwa yang berlaku. Dan wahai kaumku, janganlah permusuhan kamu terhadap aku, membenci aku, menyebabkan kamu ditimpa bala bencana. Allah Ta'ala akan turun azab sebagaimana yang telah menimpa kaum Nabi Nuh, atau kaum Nabi Hud, atau kaum Nabi Saleh. Kena belakang kan? Nuh tenggelam habis, Hud potar di angin, Saleh kena tempikan, dan kaum Nabi Lut yang kena balik bumi. Tidak jauh dari kamu, sebelah kampung tu ya. Syuaib sini Madian, tempat laut mati sebelah, sekejap ya. Dekat benar yang kampungmu ni. Oh, Allahu Akbar. Kamu sedia mengetahui apa yang telah menimpa mereka. Mu tahu dah. Mu nak juga. Jadi ayat ni dia panggil ayat peringat. Perangat balik peristiwa yang telah berlaku. Kemudian Nabi Syuaib terus berdakwah. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih inna rabbi rahimun wadud. Allahu Akbar. Dan mintalah ampun kepada Tuhanmu, istighfarlah, tinggalkanlah perbuatan menipu orang, sukatan, timbangan ini tinggalkan, jangan duduk main-main. Kemudian kembalilah taat kepada Allah. Sesungguhnya Tuhanku amat mengasihani, wadud, lagi amat pengasih. Allahu Akbar. Nabi Syuaib gaya kaum dia. Orang panggil bodek. Bahasa kita kata bodek. Hak mana rasa bersalah, marilah kita kembali kepada Allah. Beristighfarlah dan bertaubatlah. Dan kita dah bincangkan istighfar dengan mulut, taubat dengan hati dan dengan anggota kita. Tinggalkan maksiat-maksiat yang lalu, dia panggil taubatan nasuh.
thumma tubu ilai, kemudian kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Sebab apa? Tuhan aku ni Rahim Wadud. Allahu Akbar. Dua dia bagi. Rahim Wadud. Tuhan aku ni sangat lemah lembut. Sangat lagi amat pengasih. Jadi dua sifat yang ada ni boleh dah. Boleh dah kalau kamu nak taubat pun. Allah Ta'ala akan terima taubat sebelum hari turun azab. Jadi kata di ulama tadabbur, iqtiran, kembarnya dua sifat Allah Ta'ala ni, Rahim, Wadud. Ada kalanya kita ni bersifat maaf orang kan, tapi kita tak sayang kau kata. Ada juga. Demikian juga kita kesian tapi kita tak sayang kau kan. Ada. Allah Tuhan aku ni dak Rahim Wadud. Dia kesian kepada kamu, dia sendiri itu bersifat pengasih. Asal kamu taubat je. Masya Allah, tabarakallah. Ini satu ayat tahfiz, galakkan kepada kita supaya bertaubat. Allah Ta'ala sifat Rahim Wadud. Inilah para jemaah sekalian. Jadi dalam ayat ini Nabi Syuaib sekali lagi dia kata alaihi tawakkaltu wa ilaihi munib. Jadi tawakal tu dia panggil wasilah. Cara kita nak kembali kepada Allah dengan kita tawakal. Matlamat dia nak kembali kepada Allah dengan hati yang sejahtera, yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu dia panggil matlamat. Matlamat ilaihi unib. Wasilah dia tawakal. Kita hari ni pun kalau kita nak kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kita kena mesti melakukan perkara-perkara yang diizin oleh Allah. Kita tawakal, berserah diri bulat-bulat pada Allah Ta'ala, sabar, melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat, barulah kita unib kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita tamatkan episod Syuaib, pergi kepada ayat 91. Jawab pula puak Madian. Qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnak wama anta alaina bi'aziz. Allahu Akbar. Sedih tuan-tuan. Nabi Syuaib keseorangan. Mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak mengerti kebanyakan dari apa yang kau kata itu. Tak fahamlah aku. Tauhid, oh ni syirik, apa benda? Jadi dia buat bodoh, tak kerti. Kita macam tu juga. Benda yang kita tak terima, ustaz ni merepek apa? Merepek dia bagi. Padahal kau itu baca Quran, baca hadis, baca pandangan ulama-ulama muktabar, merepek dia bagi. Merapulah dia ni. Oh, subhanallah. Bahasa. Puak ni kata, mana kok kamu tak faham lah. Mengkacik apa? Kalau bahasa kita kata, merepek apa Syuaib? Dia kata apa ni? Satu, wa inna lanaraka fina dha'ifan. Syuaib, jangan cakap besar. Sesungguhnya kami melihat engkau orang yang lemah dari kalangan kami. Mu tak ada penyokong Syuaib. Berapa orang yang geng-geng hak lemah-lemah tu, hak miskin-miskin. Jangan cakap besar. Dan kalaulah tidak kerana kaum keluarga kamu, tidak kerana anak-anak mu ni geng kami, satu kepala dengan kita, makna anak-anak Syuaib ni kafir, nyada jugalah dalam majlis mesyuarat tu. Nak katak Syuaib, jangan. Waris saya tu. Jadi ada yang simpati dari sudut kekeluargaan. Ada. Dia kata Syuaib, kalau tidak kerana keluarga munduk sekali dengan kita dalam kelak-kelak syirik ni, tentulah kami akan melemparkanmu dengan batu hingga mati. Aku lontar dengan batu. Dan engkau pula bukanlah orang yang dipandang mulia dari kalangan kami. Orang hina ya Syuaib. Terus cakap banyak. Allahu Akbar. Syuaib balas balik. Syuaib kata apa? قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط
Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, mengapa kamu bersikap demikian? Kerah kepala puakmu ni. Kenapa? Patutkah kaum keluargaku kamu pandang mulia, lebih mulia daripada Allah? Takut aku ni sebab kaum aku, gemu, aku bawa ni ajaran daripada Allah. Serta kamu pula jadikan perintahnya sebagai sesuatu yang dibuang, ia dilupakan di belakang kamu, campur ke belakang ya, tak dengar. Sesungguhnya Tuhanku amat meliputi pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Nabi Syuaib dakwah tak berhenti-henti, walaupun kena ancam, kena apa, biasa. Syuaib kata lagi, wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa man huwa kadhib wartaqibu inni ma'akum raqib. Dan wahai kaumku, buatlah sedaya upaya kamu untuk menentang agama Allah yang aku sampaikan ini. Sampai peringkat kemuncak dah ni, kemuncak pertembungan. Nabi Syuaib pun kerah lengan dah. Buat. Lawan dah ni. Sesungguhnya aku juga tetap berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mengembangkannya. Munak sekak, aku lawan. Kata orang bujur lalu, lentah patah. Jangan main pendakwah-pendakwah pun mula-mula lembut-lembut. Kalau nampak orang melampau, kita kena keras, tak boleh nak main. Kamu akan ketahui siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakannya dan siapakah pula yang berdusta. Hari itu kita kenal siapa kita. Dan tunggulah, sesungguhnya aku juga turut menunggu bersama kamu kedatangan azab Allah. Habis dah lah. Biasanya kalau sampai sini dia panggil kemuncak. Pada pertemuan Allah Ta'ala akan beri pertolongan. Allahu Akbar. Buatlah. Kita masih tengok apa yang siapa dia benar hari ni. Macam kita hari ni juga, duk cocok ulama ni, kita kata kita tunggulah. Tak ada di dunia, kita tunggu dalam kubur esok di akhirat. Masing-masing jumpa dengan Tuhan dia. Dia cocok, kita betul balik, tak mau betulkan. Apa boleh buat? Silalah. Walamma jaa amruna najjayna Syu'aiban والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Habis lah tu. Dan tetap kalau datang masa pelaksanaan perintah Allah Ta'ala untuk menjatuhkan azab, kami selamatkan Syuaib berserta dengan umatnya yang beriman. Syuaib keluar daripada kampung. Azab ni kalau mari dia tak pilih rumah, dia semua kali keluar sini. Syuaib pun ikut. Kami selamatkan Syuaib beserta dengan umatnya yang beriman dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang zalim itu dibinasakan oleh letusan suara yang menggemparkan bumi. Lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat masing-masing. Habis. Katanya sayhah ni tempikan. Tempik malaikat mari bertempik. Dan dia mati jasimin ni duduk atas lutut. Orang panggil mati caku. Mati belecokoh. Apa dia nak kata? Ginilah kita duduk berdiri gini caca. Mari tepikkan malaikat gocek bumi. Dia pakai duduk bong atas lutut tu, pakai tenung situ ya. Keras situ. Itu dia panggil fa asbahu fi diyarihim jathimin. Mati tersungkur di tempat dia masing-masing itu. Allah, dia kata ni fi manazilihim lasiqina bil ardi ala rukabihim. Jadi tu jatuh duduk atas lutut, patuh rebah belepok. Dalam ayat ini Allah Ta'ala peringatkan apa jadi dengan puak-puakmu, ka'an lam yaghnau fiha ala bu'dan li madyana kama ba'idat samud.
punah rano habis. Mati cakup habis puak dia, tersungkur habis mati. Seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Kosong, tak ada apa, sunyi sepi. Ketahuilah kebinasaanlah akhirnya bagi penduduk Madian sebagaimana binasanya kaum Samud. Allahu Akbar. Jadi dalam ayat ini Allah SWT sebut beberapa jenis azab kepada kaum Madian. Tanda sikit. Dalam ayat ini Tuhan kata jasimin wa akhazatil ladzina as-sayhah. Sayhah itu makna tempikan. Dalam suratul A'raf Allah kata apa? Rajfah. Rajfah itu makna dia panggil goncang. Dalam suratu Asy-Syu'ara azabu yaumiz zullah. Pada hari yang gelap gitu. Jadi para ulama kata Allah Ta'ala pelbagaikan jenis azab itu sebenarnya mengikut tertib ya, mengikut. Gelap mari. Bila poni Syuaib, bila azab nak mari, gelap langit. Bumi bergoncang. Goncang. Pom, mari tempikan malaikat, habis mati. Maknanya dia tidak kata kumpai aku mati lalu. Dalam ketakutan dulu. Mari gelap. Mari goncang, lepas tu barulah kena tempikan malaikat tu barulah mati. Na'udzubillah. Yang pentingnya begitulah azab Allah Ta'ala kepada orang-orang yang tak dengar kata. Jadi kita tak mau kena azab, sama ada di dunia atau di akhirat, kembalilah kepada Allah. Nabi Syuaib ajar kata apa dia? Wastaghfiru tsumma tubu. Istighfar, bertobat. Kita ni pun dalam keadaan cemas sekarang ni dengan musim-musim ujian begini, musim Covid ni. Banyaklah istighfar, banyak bertobat, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkatkan. Satu lagi sebagai penutup, ulama berbeza tentang ashabul aikah. Siapa dia? Jadi kata di para ulama tafsir, ashabul aikah itu dengan ashabu Madian satu ya. Ummatun wahidah. Madian tu satu umat. Aikah tu kumpulan. Macam kita sini nak rumpun Melayu. Melayu mana? Melayu ni. Itu gitu. Itu ibarat kata. Jadi dia kata, kebanyakan ulama kata ashabu Madian dengan Aikah itu satu, iaitu penduduk Madian yang menyembah pokok batang kayu yang dia puja. Itu dia panggil Aikah. Aikah syajaran multafan. Pasal tu dalam Quran Tuhan sebut ashabu Madian, Allah Ta'ala sebut Madian, dan Allah Ta'ala sebut ashabul aikah. Jadi dua-dua itu satu kumpulan. Maknanya dua ni ashabul aikah dengan Madian orang tula. Cuma Madian tu kumpulan dia, kabilah dia, kampung dia tu, aikah tu perbuatan dia. Dalam ayat Tuhan sebut wa ila Madiana akhahum Syuaibah. Kami hantar kepada penduduk Madian anak-anak mereka. Tapi kazzaba ashabul aikati, puak-puak hodok sembah kayu tu mendustakan rasul kami. Dia tak sebut pada kampung. Dia tak kata dah Syuaib itu keluarga dia. Idz qala lahum Syuaibun. Syuaib mari nasihat. Jadi inilah kita panggil kesimpulannya daripada apa yang kita belajar. InsyaAllah kita akan masuk kepada episod yang terakhir, iaitulah ayat 96, kisah walaqad arsalna Musa. Nabi Musa sekali lagi dibawa ke sini bersama dengan nabi-nabi yang lain supaya menjadi pengajaran kepada orang yang masih keras kepala tak mau dengar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.